سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung lagi daripada kitab Syekh Syarh Al-Hudhudi ala As-Sanusiyah pada kata muallif wa taqriru dhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada membincangkan burhan yang pertama, burhanu wujudihi ta'ala. Jadi kita masuk kepada kalam syarih rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa taqriru dhalika an taqula wa taqriru dhalika an taqula tak ada buat nuskah lagi. Antaqula. Takrir, huraiannya, huraian bagi mana ni? Dia kata huraian bagi dalil tersebut, antaqula, bahawa kamu kata. Itu dalam cetakan tu ada silap lah sikit tapi boleh juga naqula pun boleh. Tapi dalam nuskah yang hasyiah ini antaqula, bahawa kamu kata la yakhfa ala kulli aqilin, tidak syak, tidak ragu-ragu lagi, tidak tersembunyi lagi atas setiap yang berakal, annas samawati wal arda, bahawa sesungguhnya sekalian langit dan bumi itu, wama bainahuma, dan yang ada antara langit dan bumi, wama fihima, dan yang ada pada langit dan bumi, ajramun, sekaliannya jirim-jirim. Khabar bagi anna, tidak syak lagi langit bumi dan segala isinya itu jirim. Apa makna jirim? Yang mengambil ruang, yang bertempat. Jadi segala itu jirim, mulazimatun lil a'rad, yang melazimi bagi a'rad, melazimi bagi sifat yang baharu. Jamak bagi aradun. Jadi jirim-jirim ni dia tidak sunyi daripada bersifat dengan sifat a'rad. Al-a'rad allati taqumu biha, yang mana a'rad tadi ada pada jirim biha bil ajram ni. Apa contohnya? Min harakatin wa sukunin, daripada gerak dan diam. Itu misal bagi a'rad tersebut. Jadi segala yang ada pada langit dan bumi dan sekalian ini, dia melazimi bersifat dengan a'rad. Dan antara a'rad itu ialah gerak dan diam. Boleh dah tu. Satu. Itu satu premis, satu pernyataan. Okey. Sebelum dia masuk kepada premis yang kedua, kenapa musannif hanya sebut harakah dan sukun? Waqtasara 'alal harakati was sukuni, dan menghad musannif, mengqasar ni makna musannif hanya sebut menghadkan musannif atas harakah dan sukun, gerak dan diam itu, lianna ma'rifata mulazamatil jirmi lihadha, lahaka lihadha, Ustaz ke mana Ustaz? Lihadha ke laha?
laha anna ma'rifata mulazamatil jirmi laha. Nah, keda waqtasara 'ala al-harakati was-sukun li'anna lahuma. Kali hadza li'anna ma'rifata mulazamatil jirmi lahuma. Okey, lahuma. Baik tu. Tanda sikitlah siapa yang tanda daripada awal, nuskah dia anda nak pinjam lagi. Ada orang buat pembetulan sikit Ya, bukan lihaza lahuma. Lahuma. Kerana dan kita ambil mula waqtasara dan menghadkan musannif 'ala al-harakati was-sukun atas gerak dan diam li'anna ma'rifata mulazamatil jirmi lahuma, kerana mengetahui berlaziman jirim bagi keduanya, bagi gerak dan diam, daruri daruriyatun daruriyatun, iaitu perkara yang daruri, perkara yang daruri. Ma'rifatun daruriyatun, mengetahui bahawa jirim pasti bergerak dan diam. Berlazimah ni makna tak bercerai, tidak berpisah, sama ada dia gerak atau diam. Itu berlazimah tu. Mengetahui bahawa jirim takkan berpisah daripada bersifat gerak atau diam, ini benda yang daruriyah. Ai ma'rifatun daruriyah, pengetahuan yang memang semua orang tahu, semua orang mudah, tak perlu fikir panjang. Bila dia kata di sesuatu objek atau apa, mesti dia sama ada gerak dan diam. Okay. Bila sampai kepada daruriyat, sampai kepada benda yang daruriyat, benda yang tidak boleh dipertikaikan, maka benda itu pihak lawan pun terpaksa terima. Dia nak natijah ataupun dalam al-khasmu, dalam jidal ni, kita mesti untuk mengilzamkan pihak lawan, mematikan hujah, dia kena sampai kepada prinsip, benda yang disepakati. Kalau sampai antaranya ialah daruriyat, benda yang memang disepakati dan tidak boleh ditolak. Sesuatu mesti dia tak gerak atau tak gerak mesti diam. Jadi melazimi jirim bagi gerak dan diam tu daruriyatun. Khabar bagi li'anna daruriyatun likulli aqilin, bagi setiap yang berakal. Setiap orang berakal mesti kata benda, bila benda tak mesti tak bergerak mesti diam. Wa huma hadithan. Sebelum tu, jadi kena ingat ni, betul dah ni apa yang musannif sebut, bahawa setiap yang kita kata jirim ni mesti bersifat dengan gerak diam. Yang inilah yang menjadi iskal kepada golongan salafiyah bila mereka membincangkan sifat Tuhan. Sebagaimana dia kata, sesuatu, bila ada sesuatu mesti sesuatu tu tak bergerak ataupun diam. Tak bergerak dia diam. Boleh terima tak ada benda bergerak pun tidak, diam pun tidak? Boleh terima tak? Orang berakal takkan boleh terima sesuatu jirim bergerak pun tidak, diam pun tidak, ataupun bergerak dan diam dalam masa yang sama. Isbat dua-dua pun tidak, nafi dua-dua pun tak. Ini mesti salah satu. Baik. Dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang ni yang kita kena bikin luar pada kotak. Kita kena bikin luar daripada pemikiran ataupun luar daripada kefahaman bagi makhluk, luar daripada penelitian bagi makhluk. Sebagai makhluk memang kita tidak boleh menerima sesuatu yang tak bergerak dan tidak diam. Tapi bila nisbah kepada Allah, adakah boleh diterima Tuhan yang tidak bergerak dan tidak diam? Jadi kalau masih otak kita melihat sifat pada Tuhan itu, kita samakan neraca timbangan dengan sifat pada makhluk, memang kita kata Tuhan ni kalau dok gerak dok diam tak boleh diterima akal. Sebagaimana mereka
yang tidak menerima bahawa Tuhan tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, mereka kata mana boleh. Kalau Tuhan tak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, makna Tuhan tak ada. Makna dia, cara pemikiran dia, hukum dia masih melihat kepada makhluk, masih menghukum dengan timbangan neraca hukum bagi makhluk. Nampak? Dan kenapa kita tak hukumkan sama Allah Ta'ala? Kenapa Tuhan tak begitu? Jawapan senang je. Kalau ikut kaedah ahli sunnah, yang mana mereka ataupun kaedah yang disepakati si ahli sunnah, iaitu tidak boleh kita kiaskan al-ghaib ala syahid. Imtina'u qiyasil ghaibi ala syahid. Tak boleh kita nak kiaskan benda yang ghaib, iaitu Tuhan lah, kepada benda yang dapat dilihat, itu makhluk. Itu tak boleh kias. Kenapa? Kerana beza Tuhan dengan makhluk ni. Nampak jadi apabila begitu, tidaklah payah untuk kita faham zat Allah yang tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Sebab apa? Sebab dia tidak tertakluk pada hukum sifat makhluk. Maka tidak payahlah kita nak faham, dan tidak sukarlah untuk kita i'tikadkan Allah tidak diam dan tidak bergerak. Bergerak pun tidak, diam pun tidak. Sebab apa? Sebab bergerak dan diam ni ialah sifat kepada jirim, dan jirim ni zat makhluk. Maka Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tinggal lagi macam mana? Macam mana tu saya fikir. Bila sampai kepada macam mana, bagaimana, kaifa tu, wal kaif anhu mamnu'. Kaif daripada Tuhan itu ternafi. Jadi tidak boleh dibagaimanakan lah. Cukup dengan kadar kita beriman. Dia tidak melazimi penafian bertempat dan penafian gerak diam bahawa tak wujud. Nampak tak? Tidak melazimkan bahawa tidak wujud. Baik. Ada video, siapa tengok sini ya? Ada orang buat keratan dalam FB apa, ada seorang lah pihak sana, dia mengatakan makhluk pun ada yang tak bertempat. Jadi mana macam ni nak buat? Dia kata dia nak rak ahli sunnah, nak rak kepada Asy'ariyah. Ahli sunnah ni kata Tuhan tidak bertempat. Dia kata makhluk pun ada tidak bertempat. Antara dia bagi contoh ruh lah. Ruh. Dia kata kat mana tempat dia kan? Dengar tak? Tak dengar? Tak tahu kan? Pada ruh tu ada tempat je, cuma kita tidak tahu di mana kedudukannya secara tepat. Tempat dia ada. Kat mana roh kita? Roh awak kat mana? Dalam awak lah, bukan luar. Kalau roh awak luar, mati lah. Payah benda gitu? Tak payah pun. Tapi bila orang dengar, dia tak boleh, dia dengar betul-betul, dia tak fikir. Dia kata dah roh kita kat mana? Kita pun tak tahu tepat. Tak tahu tepat bukan mesti tak ada tepat. Roh kita ke mana? Roh kita dalam badan kita lah. Takkan roh kita luar. Kalau roh kita luar, bukan kita boleh gerak ni. Cuma kita tak tahu di mana tu. Itu rahsia Tuhan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Okay. Baik. Jadi mana tadi? Nampak dah? Maka daruriyatun likulli aqilin. Orang berakal pasti dia akan kata bila jirim, pasti dia sama ada gerak atau diam. Wahuma, okey, selesai kan? Satu, mulazamah jirim ini bagi sifat yang baharu. Okey, apa dalil sifat itu baharu? Wahuma hadithani, dan kedua-duanya yakni gerak dan diam itu baharu limusyahadati taghayyurihima min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Dan kedua-dua gerak dan diam itu baharu. Buktinya mana? Kerana musyahadah, penyaksian berubah kedua-duanya daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Jadi daruriyah, kenapa daruriyah? Dia sampai kepada tahap musyahadah. Dalil musyahadah ni dalil orang tak boleh nak bertikah. Bila penglihatan tu betul, musyahadah tu tidak ada apa-apa kekaburan syubhah, maka
Musyahadah ni satu perkara awaliyat ataupun benda yang termasuk dalam kategori daruriyat. Benda yang sampai tahap makna orang tak boleh bertikar. Sebagaimana orang tak boleh bertikar adanya kita kata diri dia kerana dia tengok diri dia. Tak? Adanya meja depan ni kerana apa? Dia saksikan ada meja depan ni. Jadi musyahadah itu sampai pada musyahadah, maka pihak lawan pun terpaksa terima. Sebab ini kalau dia tolak, mereka dia ni tak termasuk dah orang yang boleh kita berdebat atau berbahas, sebab mereka dah tergolong di kalangan sofis sultaiyah dah. Golongan sultaiyah ni tak guna kita berlawang sebab dia menafikan hakikat. Baik. Fa innahu. Jadi gerak ni apa? Gerak bila saya sebut minggu lepas kan, bila bergerak tu makna sesuatu objek daripada titik A pada titik B, maka dia telah berlaku perubahan. Kerana sebelum berada di B, dia tidak ada di B. Maknanya dia baru bergerak ke B, daripada titik A kepada titik B. Dan daripada titik A tu sebelum tadi dia berada, sekarang ni dia telah tidak berada di titik A, maka berubah. Fa innahu idza kana al-jirmu mutaharrikan, kerana jikalah jirim itu bergerak, thumma sakana, kemudian dia diam, faqad taghayyarat harakatuhu, maka telah berubahlah gerak-geraknya, min wujudin ila adamin, daripada ada pada tak ada. Kalau benda tu asalnya bergerak, bola bergerak tiba-tiba berhenti. Berhenti maknanya telah berubah dia daripada bergerak kepada berhenti. Wa taghayyarat sakanatuhu min adamin ila wujudin, dan telah berubahlah sakanatuhu, diamnya, daripada tidak ada kepada ada. Asalnya tak ada diam. Tak ada diam, tiba-tiba ada diam. Ya. Wa in kana al-mahallu sakinan, kalaulah tempat itu sakinan, diam. Mahal mahal dengan makna zat itu. Tadi daripada kalau wa in kanal jirmu, awal dia kata wa in kanal jirmu kan mutaharrikan. Wa in kanal jirmu mutaharrikan. Sekarang ni muqabilnya wa in kanal mahallu sakinan. Mahal ni jirim kau mahal bukan makna al-faghar al-mahu. Mahal dengan makna mahal alladhi yahullu fihi al-arab, tempat yang bersifat padanya arab. Mahal dengan makna zat lah. Jadi di sini dia tafannun fil ibarah, musannif berseni-seni pada bahasa. Tadi sebut jirim, ni sebut mahal. Maksud mahal ni jirim jugalah. Tadi kata kalau jirim gerak kemudian diam kan, maka berubah daripada gerak jadi diam, dan daripada tak ada diam kepada ada diam. Wa in kanal mahallu ay adzatu sakinan, kalaulah mahal yakni zat atau jirim itu sakinan, diam pula. Fabil aksi, maka sebaliknya, kalau dia diam kemudian dia gerak. Wa in kanal mahallu sakinan summa taharraka, sambunglah, kemudian dia bergerak. Maksudnya berubah daripada diam kepada ada, diam kepada ada diam kepada tak ada diam, dan daripada tak ada gerak kepada ada gerak. Boleh sama je, terbalik. Okey, maka jelas-jelaslah bahawa gerak diam itu baharu. Buktinya ialah perubahan. Perubahan tu membuktikan bahawa sesuatu itu baharu. Bila begitu tak masuk lagi ni. Ni baru premis, tidak sampai lagi natijah. Natijah alam baharu. Ni baru sifat. Sifat itu baharu. Apa bukti sifat baru berubah? Mana bukti dia berubah? Terang dah.
Sekarang ni wa ma lam yushahad fihi taghayyuru, dan apa yang tidak disaksikan padanya perubahan. Benda yang kita tidak nampak berubah. Ini soalan saya ni. Kita nampak benda ni berubah lah. Bumi bergerak, matahari ada dia punya gerak, apa nama ni, dia punya bahang tu, makna perubahan kuat, bahang solar dia semua kan. Bulan pun berubah, ada planet yang bergerak berubah. Okey, apa yang kita tidak nampak perubahannya daripada alam-alam lain atau planet yang kita tak boleh nampak, macam mana kita nak kata dia itu bergerak dan juga diam? Kita tak tahu pun. Wa ma lam yushahad fihi taghayyuru, dan apa yang tidak disaksikan padanya perubahan, fahuwa qabilun lahuma, maka dia menerima bagi kedua-duanya. Kita tak tahu planet di hujung langit ketiga tu, ataupun di hujung langit dunia ni, planet tu kita tak nampak. Berubah tak? Tengok, dia jirim kan, dia satu objek, satu jirim. Makna bila jirim, dia menerima gerak dan diam. Qabilun lahuma, dia menerima bagi gerak dan diam. Kenapa? Li'anna ma yataghayyaru mithluhu, li'anna ma yataghayyaru mithluhu. Okay? Kerana apa yang berubah seumpamanya juga. Li'anna ma yataghayyaru mithluhu. Itu khabar kepada li'anna. Kerana apa yang berubah tu sama macam dia kan. Planet yang kita tak tahu nama, apa-apalah nama, ujung dunia, atau objek yang kita tak tahu, berubah tak? Tidakkah yang lain macam dia juga? Macam dia segi mana? Dari segi dia tu jirim belaka kan, objek belaka kan, jisim belaka kan. Maka apa yang berubah macam dia juga. Maka apabila yang serupa dengannya berubah, maka dia pun berubahlah. Li'anna ma yataghayyaru mithluhu wa ma wajaba li ahadil mithlaini, dan apa yang wajib bagi salah satu yang sama, yajibu lil akhari, maka wajiblah bagi yang satu lagi. Kita kata hak ni jirim, dan hak ni kita tak tahu dia bergerak ke tak. Ini jirim kita pasti, bumi ni kita pasti dia jirim yang bergerak. Okey, ada planet di hujung dunia tu kita tak tahu. Kita tak tahu bergerak ke diam, kita tak tahu. Tapi dia ada, contoh dia ada lah. Maka adakah dia berubah juga bergerak ni? Jawapannya dia jirim tak? Sama jirim. Benda ni sama dengan ni dari segi jirim. Maka jirim bumi boleh berubah, boleh bergerak diam, dia pun boleh bergerak dan diam, walaupun kita tidak perhatikan dia bergerak dan diam. Sebab dia sama-sama jirim. Dia menerima gerak, dia menerima diam. Jadi apa yang sabit bagi salah satu, sabit bagi yang satu lagi. Okay. Bila kita kata ni, ini jirim, meja ni jirim, boleh bergerak? Meja boleh gerak tak meja? Bukan jalan sendiri, gerak tu mana? Bergerak tu sama ada awak alih ke, dia bergolek ke, dia terbang ke, boleh tak? Boleh lah. Dah, speaker ni boleh tak? Boleh lah. Sebab apa jirim belaka? Kita, boleh tak? Boleh lah. Masjid ni, masjid boleh gerak tak masjid ni? Masjid ni boleh gerak tak? Boleh tak? Boleh lah. Sebab apa? Dia sama-sama jirim. Masalah tidak bergerak ataupun dia diam, itu masalah lain. Sekarang ni dia tidak bergerak. Sebab apa? Sebab dia diam. Dah dia boleh bergerak tak? Dia menerima gerak dan diam. Mari ke apa, na'udzubillah lah tak? Apa? Akan terbang ke apa semua sekali, kiamat semua. Mana bergerak? Dia boleh ubah daripada satu tempat pada tempat yang lain. Okey. Jadi mana tadi? Okey. Li'anna ma yataghayyaru mithluhu, khabar bagi li'anna, wa ma wajaba li ahadil mithalaini yajibu lil akhari, wal harakatu wassukunu, dan bermula gerak dan diam itu
mulazimani lil jirmi, gerak dan diam itu melazimi jirim. Jirim dia tidak sunyi daripada gerak dan diam. Wal mulazimus syai'i la yasbiquhu, dan sesuatu yang melazimi sesuatu yang sekali dengan sesuatu. Mulazim kita kata sekali lah. Yang sekali dengan sesuatu, la yasbiquhu, dia tidak akan mendahuluinya. Bila kita kata gerak dan diam ni, dia sekali dengan jisim. Ada jisim adalah gerak dan diam. Boleh jadi tak gerak dan diam ni sesuatu yang wa mulazimu syai', yang melazimi sesuatu. Dekat harakah dan sukun kan. Harakah dan sukun melazimi jirim. Dan yang melazimi bagi sesuatu tidak mendahuluinya. Dia pasti tidak akan dulu daripada dia sebab sekali. Benda hak sekali ni akan boleh berlaku tak dulu? Ada dia dahulu sebelum ada jirim, boleh? Gerak dan diam ni ada dulu sebelum ada jirim, boleh tak? Tak boleh, dia ada sekali. Jirim dulu daripada gerak, boleh tak? Tak boleh juga, sama lah. Mulazamah ni mufa'alah daripada dua belah pihak. Jirim ada dulu baru ada gerak diam, boleh berlaku? Tak boleh. Sebab itu andaian katakanlah alam ni qadim, gerak dan diam confirm dia sifat baharu. Lepas tu alam ni dia qadim. Maknanya alam ni mendahului bagi gerak dan diam. Tak boleh berlaku. Bila kita kata gerak dan diam ni sifat yang melazimi, pasti keberadaannya sekali. Boleh berlaku tak gerak diam dulu? Itu lagi mustahil sebab dia arak. Arak mana boleh ada dulu tanpa ada pada zat. Okey. Maka bila begitu wa mulazimu syai'i la yasbiquhu wa qad thabata huduthu lil a'radi, maka sungguh telah sabitlah baharu bagi a'rad, bagi sifat-sifat. Confirm lah sifat baharu, bukti musyahadah. Bila begitu fayajibu lil ajra, maka wajib juga fayajibul huduthu lil ajrami aidan, wajib juga sifat baharu bagi jirim. Bila a'raq ni baharu, a'raq ni pasti sekali dengan jirim, maka jirim yang bersifat dengan a'raq ni pasti dia baharu juga. Faham? Mudah ni. Ni dak falsafah ni, mudah je ni. Bahasa je. Benda mudah je. Siapa yang boleh nafi kata ni falsafah ni, makna dia kena perah otak sikit. Dia kena exercise otak sikit. Kalau setara ni kira falsafah sesat, tak tahu lah. Pada nak faham gerak diam je ni, faham gerak diam je. Payah ke? Payah. Kalau payah kena buat exercise otak sikit. Exercise otak tu kena mikir sikit Baik. Jadi kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa idza kanat hadithatan, dan apabila adalah baharu apa? Kanatil ajramu hadithatan, jirim-jirim tadi baharu. Iftaqarat ila muhdithin, maka berhajatlah jirim kepada muhdith, kepada yang mengadakan, yang mencipta. Kenapa? Li'annal alama. Tengok tadi kata jirim lah. Makna jirim ni alam lah. Kerana alam ni lau hadatha bi nafsihi, andai kata dia terjadi dengan sendirinya, lazim ijtima'u listiwa'i warrujhani, lazimlah berhimpun sama dan berat, sama dan memberati. Atau dengan kata lain, sama dan tak sama. Al-istiwa' warrujhan, sama dan juga rujhan, berat sebelah. Maka bila kita kata jirim ni, alam ni kan daripada jirim kan. Jirim ni baharu. Kenapa baharu? Kerana bersifat dengan sifat yang baharu. A'raq tu baharu. Apa bukti a'raq baharu? Musyahadah. Dia bagi contoh gerak dan diam. Maka bila a'raq itu baharu, jirim yang bersifat dengan a'raq juga baharu. Kerana apa? Kerana jirim tidak lekang daripada a'raq, mulazim bagi a'raq. Kemudian bila begitu,
Bila jirim ini baharu, maka tentu ada yang mengadakan. Nak sampai situ tu. Dia tengok satu susun satu sampai kepada natijah bahawa alam ini baharu. Bila baharu, iftaqarat ila muhdithin, berhajat kepada pencipta. Kenapa? Li'annal alam, kerana alam kalau dia terjadi dengan sendiri, kalaulah tidak berhajat kepada pencipta, alam ni baharu, confirm dengan dalil yang burhan qat'iyah tadi, dengan burhan qat'i tadi, dalil yang telah putus tadi, alam ni baharu. Itu kalau kita tengok dalil akal yang jelas-jelas. Kalau dalil daripada bukti saintifik jelas lah. Ahli sains, ahli fizik dapat membuktikan bahawa alam ini ada apa? Alam ni ada apa? Ada permulaan. Macam mana? Dengan ada umur. Ahli sains dan ahli fizik kata bahawa alam ni ada umurnya. Sesuatu yang ada umur pasti ada permulaan. Kerana kalau tak ada permulaan, orang tak boleh tahu umur berapa. Awak umur berapa? Umur apa? 22. Umur apa? 23. Umur apa? 21. Kenapa boleh kata 22, 23, 21? Kenapa? Kerana kita ada permulaan, baru kita boleh tentu umur kita. Kalau tak ada permulaan, berapa umur? Saya tak tahu. Buat apa? Saya tak ada awal. Mak saya, sebelum mak saya lahir tu, saya ada dah. Lepas tu sebelum tok saya lahir, saya ada dah belum tu. Belum tu ada dah. Sebelum Nabi Adam lahir tu, saya ada dah. Tak ada permulaan. Jadi benda yang tak ada mula ni kita tak boleh tahu berapa. Sama macam tali. Tali kita tahu panjang berapa bila ada permulaan. Kita tarik tali. Panjang mana tali tu? Kita boleh kata panjang semeter, 2 meter, sekilometer bila ada hujung. Kalau tak ada hujung, boleh dapat tak berapa nilai kadar dia? Kadar tak boleh tahu. Kadar tali tak boleh tahu. Begitulah umur manusia atau umur apa-apa pun. Bila telah ada umur, makna ada permulaan. Maka ahli sains sendiri menyatakan alam ada umur, makna ada permulaan. Dulu ahli falsafah mungkin tak sampai kepada natijah bukti yang kita kata saintifik yang menjelaskan dengan fenomena alam dan juga alat-alat teknologi ni. Sekarang ni dah benda tu memang fakta yang mana tidak dapat disangkal lagi bahawa ada umur bagi alam, menunjukkan ada permulaan. Okey. Bila ada permulaan, timbul lagi macam mana dia bermula. Kita kata dia bermula dengan adanya Allah mengadakan. Kalau tidak ada muhdith yang mengadakannya, anda yang kedua maknanya dia terjadi sendiri lah. Tak? Kalau tak ada yang mengadakannya, tiba-tiba ada, makna apa? Kalau tidak ada yang menjadikan, makna dia ada sendiri. Sebab tu dia kata, kalaulah alam itu tidak berhajat pada pencipta, maka makna dia berjadi dengan sendirinya. Lazim ijtima'u al-istiwa' wa rujhan. Lazim oleh berhimpun sama dan tidak sama, sama dan berat dalam masa yang sama. Bagaimana tu? Wadzalika bayanu ijtima' istiwa' wa rujhan. Wadzalika li anna wujudal alami, dan demikian itu kerana ada alam musawin li adamihi, ada alam ini menyamai bagi tiadanya. Masa sebelum ada alam, kewujudan alam ini menerima ada dan menerima tak ada, kan? Tak? Alam tu sendiri dia menerima ada dan menerima tak ada. Dia menerima ada dan menerima tak ada sebab dia mungkin. Dia sesuatu yang bersifat dengan imkan. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Sebelum ada dia boleh terima ada dan boleh terima tak ada. Li'anna wujudal alami musawin li'adamihi, menyamai bagi ketiadaannya. Wa miqdaruhu musawin lisairil maqadiri, dan kadar alam ini
menyamai bagi kadar-kadar yang lain. Mana? Alam ni besar ni, bumi ni besar ni. Kenapa besar ni? Tak. Adakah hukumnya harus? Harus dia besar ni, harus dia kecil, harus dia kadar-kadar lain. Faham? Alam ni besar ni, harus dia besar ni, harus dia bersifat dengan besar atau kecil lagi. Jadi kadar dia menerima kadar yang pelbagai. Lagi wa sifatahu musawiyatun, wa sifatahu li anna wujudal alam. Satu, wa miqdarahu musawin li sa'iril maqadir. Wa sifatahu musawiyatun li sa'iri sifat, dan sifatnya ini menyamai bagi sifat-sifat lain. Okey, alam ni sifatnya begini. Kalau sebelum ada dia boleh bersifat dengan sifat yang lain kan? Bumi ni bersifat dengan gini, boleh je bersifat dengan lain. Pokok ada ni, tak, dia katakanlah nak akar daunnya tumbuh gini, boleh daun tumbuh gini. Tak, benda tu harus. Dia nak tegak gini, boleh je nak tegak belah lain. Dia nak warna merah, boleh je nak warna kuning. Jadi dia menerima bagi sifat-sifat yang pelbagai. Wa zamanahu musawin lisairil azminati, dan masanya menyamai bagi masa-masa yang lain. Wujud alam ini pada masa bergiam-giam-giam, before BC, dak. Boleh tak dia nak wujud pada masa lain? Boleh je. Sebelum ada dia tu boleh nak ada pada bila-bila masa daripada masa-masa yang kemungkinan boleh berlaku. Ila akhiril mumkinati al-mutaqabilati, sehingga akhir perkara-perkara mungkin yang mutaqabilat lain. Jadi sekarang ni apa nama ni, musannif dah sebut sikitlah secara tidak langsung tentang al-mumkinat al-mutaqabilat. Tak, berkaitan dengan perkara-perkara yang mana perkara mungkin yang bertakluk iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat segala mungkin. Mungkin tu apa? Mungkin tu tidak lari daripada 6 yang dipanggil 6 mumkinat al-mutaqabilat. Perkara mungkin yang berlawanan, yang mana dihimpunkan oleh ulama dalam syair dia. Apa dia? Ingat tak? Tak ingat? Mudahnya dua rangkap je. Ingat? Ingat? Tak ingat? Dah hafal dia, dah ingat. Tak ingat? Ingat tak? Ingat tak? Tak ada seorang ingat? Dia al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu. Wujud, adam, sifat. Azminatun, amkinatun, jihatu, jihad. Kadzal maqadiru, maqadir, rawathiqatu. Demikianlah yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang siqah. Jadi perkara mungkin ni terhimpun dalam 6 kategori ni. Dipanggil mumkinat yang sit, al-mumkinatu sit. Perkara-perkara mungkin yang 6. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatu jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Jadi dia tak lari benda-benda mungkin ni daripada 6 ni. Pertama, ada tak ada satu kategori. Benda ni ada tak ada. Boleh ni, boleh ni kan. Boleh ada, boleh tak ada. Sifat tu sifat, sifat luahan sifat. Warna ni, sifat ini, mani, apa nama ni, masang, apa lagi? Sifat-sifat yang umum lah, sifat-sifat. Lagi sifat tu azminah, masa. Masa kita lahir waktu ni, tak lahir waktu lain. Bumi ni ada waktu pada waktu ni, tidak pada waktu lain. Amkinat, azminatun, amkinatun, tepat kita lahir di sini, tidak lahir di kawasan lain. Bumi ni ada kedudukan dalam planet Bima Sakti ni, dalam sistem solar pula, dalam turutan planet, tidak berada pada yang lain. Tepat.
Kemudian jihad, arah-arah. Kita berada di dalam masjid, tidak di luar masjid. Di bawah bumbung, tidak di atas bumbung. Di atas bumi, tidak di planet Marikh. Tak, jihad ada. Atas, bawah, kiri, kanan tu benda mungkinat belaka. Dan yang keseterusnya ialah al-maqadi, kadar. Kadar ni makna kuantiti, besar kecil, saiz. Kadar, saiz. Tinggi rendah tu kadar. Jadi semua tu kembali pada tu. Kembali kepada 6 perkara atau bahagian daripada mungkinat tadi. Tu dia sebut tadi tu. Jadi alam ini ada dan tak adanya sama. Saiz ni boleh jadi, besar atau kecil boleh jadi, sifat begini-gini boleh jadi, boleh berlaku pada waktu mana. Falau tarajjaha, andai kata terberat, ba'duha, sebahagiannya, binafsihi, dengan sendiri, bila murajjihin, tanpa ada yang memberatkan, lazimashtima'u mutanafiyaini, maka lazim berhimpun dua yang berlawanan. Kalau dia boleh terberat dengan sendiri, walhal kita kata kebarangkalian sama, kemungkinan sama, ada dan tak ada sama, sifat ni dengan sifat lain kemungkinannya sama, tiba-tiba dia terberat, terpilih dengan sendiri, maka lazim berhimpun dua yang berlawanan. Ijtima'u mutanafiyain. Apa dia? Wa huwa an yakuna al-wujudu mathalan musawiyan lil adami binafsihi. Lazim bahawa ada, sebagai contohlah, ada menyamai bagi tak ada, binafsihi, dengan sendirinya, rajihan binafsihi, dan terberat dengan sendirinya. Ada dan tak ada bagi alam ni hukumnya sama kan, sebab dia tu benda yang mungkin. Maka keberadaan alam dan ketiadaannya pada asal sama berat. Mana boleh nak ada, boleh tak ada, 50-50, 50-50, sama berat. Dalam masa dia sama berat, dia terberat salah satu. Dia kita kata sama berat, tiba-tiba dia terberat salah satu. Tarajjaha, terberat salah satu, bila murajjihin, tanpa ada yang memberatkan. Tak boleh terima tak. Kalau pokok pun kita kata pokok tak akan bergoyang dengan sendiri. Kalau kita letak penimbang pun, penimbang tidak akan berat dengan sendiri. Pasti ada benda yang memberatkan. Bila dia sama neraca kedua-duanya, tiba-tiba berat sebelah, mesti ada benda. Hatta angin sekalipun, kerana angin dia ada kemas tak? Dia ada apa, berat dia kan. Jadi pasti ada benda yang murajjih, yang memberatkan. Bila kita kata dia sama tapi terberat dengan sendiri, tidakkah itu berlawanan? Tadi kata sama berat, tiba-tiba terberat sendiri. Terberat pula macam mana? Terberat tanpa ada yang memberatkan. Pelik lah. Jadi huwa an yakuna al-wujudu mathalan musawiyan lil adam bi nafsihi rajihan bi nafsihi. Dia pula terberat dengan diri sendiri. Wa huwa muhal, itu mustahil. Fala budda min murajjihin kharijin an zatihi, maka tak dapat tidak, mestilah ada murajjih, yang merajihkan, yang memberatkan, kharijin an zatihi, yang keluar, yang asing daripada zat alam ni. Mesti ada sesuatu yang luar daripada alam yang memberatkan alam. Ada sesuatu lain. Luar ni bukan faham luar ni makna tepat jangan faham luar tepat ni. Macam Wahabi memang faham Allah luar alam. Ada memang dia faham Allah luar alam. Bukan dakhilul alam, fauqal alam, luar daripada alam. Dia faham gitu. Luar daripada alam, kharij maksud apa? Bukan makna luar tepat daripada alam. Luar makna lain daripada alam. Lain daripada alam yang memberatkan alam. Faham Kharij ni faham, bukan makna luar, maknanya ruang di luar pada alam. Kalau ruang di luar pada alam, makna ada ruang. Ruang tu sendiri ada dah. Makna ada benda selain pada alam, selain pada Tuhan, ada ruang. Jadi kita nak kata apa? Luar dengan makna lain daripada
diri alam tu yang memberatkan dan memilih untuk mengadakan alam daripada tidak mengadakannya. Dipilih nak mengadakan alam daripada tak mengadakannya. Faham? Jadi siapa dia? Itulah Khaliq, pencipta. Itulah Tuhan Rabb Jalla Jalaluh. Maka tak dapat tidak daripada murajjih kharijin an dhatihi. Boleh tak murajjih diri sendiri, kata alam tu sendiri nak memilih untuk mengadakannya. Ni teori kita panggil apa nama ni, Big Bang ni. Big Bang orang yang menolak, bukan Big Bang tu sendiri. Kalau Big Bang tu teori tersebut dibuat ataupun Allah yang mengadakan, itu masih dalam ihtimal lagi lah. Bagaimana betul kedok tu kena tengok dari segi sains lah, macam mana awal kejadian alam. Allah sebut ada annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ada annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Kami pecahkan. Tengok dalam apa ni perbincangan ijaz Quran, adalah sebahagian ulama-ulama moden yang menyokong teori itu. Tapi teori itu teori dari segi sains yang perlu pada pembuktian. Kita tak fokus tu. Nak kaji tu awak kajilah. Yang kita naknya pada ilmu akidah ni bahawa tidak akan berlaku kejadian alam, sama ada kita nak percaya dengan berlaku Big Bang ke ataupun dengan mana-mana teori yang mana tu, tu perlu pada pembuktian secara ilmiah. Tapi tak dapat tidak ada yang mengadakan ataupun mencetuskan berlakunya alam ni. Mencetuskan berlaku alam. Cetus berlaku alam kena ingat, bukan cetus berlaku alam dibiar gitu. Itu prinsip Mu'tazilah pula, dia panggil apa nama ni, at-tawallud. Tak juga. Bahkan Allah mencetus mengadakan alam dan tiap-tiap perkara yang berlaku itu dengan penciptaan Allah. Bukan maknanya cetus tu macam kita apa? Kita ceh mercung. Kita apa ni? Ceh bahasa standard apa? Mengecas api. Apa dia? Menyalakan. Tak ada kamu dewan. Ceh api kan, kita ambil macis, kita ceh macis tu, kita letak dekat apa nama ni, mercung. Ceh pum, dia terbakar. Bukan makna kita itu kalau ada orang faham gitu, makna Tuhan mencetuskan fenomena pertama, lalu alam tu berevolusi sendiri. Itu tadi revolusi tu. Jaga-jaga juga tu. Kerana itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Bahkan setiap apa yang berlaku dalam alam ni berkembang, berpecah dan seumpamanya, itu dengan kejadian dan ketentuan Allah. Bukan makna dia bergerak sendiri ataupun dia berlaku dengan revolusi yang sendirinya, tidak. Baik. Mana tadi? Maka ada Tuhan yang lain, murajjih, yang kharij an zatihi, daripada zat alam tadi. Pasti dia bukan daripada diri alam. Dia kalau diri alam, macam mana dia nak mengadakan dia? Kerana sebelum ada dia tak ada. Tiba-tiba ketika dia tak ada, dia nak mengadakan dia. Tak boleh tu. Akal pun tak boleh terima. Illallah. Wala murajjiha illallahu. Tidak ada yang mentarjihkan, yang memberatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Wal amrani, dan dua perkara. Mana? Dua perkara dalam matan tu disebut macam mana? Wal amrani. Dalam matan kan, lazima an yakuna ahadul amraynil mutasawiyaini. Dalam matan tu. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudu li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni. Lepas tu dia nak terang apa tu amran.
wal amrani, dan dua perkara itu al wujud wal adam, ada dan tiada. Lagi ada dan tiada. Wal miqdarul makhsusu, ada wa, al wujud wal adam, qama. Wal miqdarul makhsusu ma'a ma yuqabiluhu, qama. Dan kadar yang tertentu dengan lawannya. Dua tadi wujud dan adam, yang kedua miqdar. Waz zamanul makhsusu, ada waz zamanul makhsusu ma'a ma yuqabiluhu, masa yang tertentu dengan apa yang lawan bagi masa itu. Jadi pada 1,000,000 tahun sebelum ni, boleh berlaku sebelum 1,000,000 atau selepas juta, boleh. Muqabil dia banyak. Ila akhiril mumkinatil mutaqabilati, sehingga akhir perkara-perkara mungkin yang berlawanan. Jadi semua itu kebarangkalian itu satu probability, kebarangkalian yang mustahil terjadi tanpa ada yang menentukan. Sebab itu ahli sains yang mana betul-betul ikut kepada fakta sains, dia kata tak akan mungkin alam ini terjadi dengan chaos, dengan ketidaktentuan. Ketidaktentuan tanpa tentu terjadi, ada akan jadi. Tapi pastinya terjadi dengan pilihan dan juga ketentuan yang sangat halus dan sangat teliti. Maka tidak dapat tidak, bila ada pilihan yang memilih, tentu ada pemilih dia yang memilih dari kebarangkalian ini daripada kebarangkalian yang lain. Jadi itu dalil yang kuat, maknanya untuk mengisbatkan ada Tuhan. Bahkan akal dan fitrah manusia ni memang menerima ada Tuhan. Tapi kenapa adanya grup-grup etis, orang Melayu, remaja-remaja Islam, remaja-remaja Melayu yang masuk dalam grup etis? Kerana apa? Kerana mereka tidak menggunakan akal untuk mengenal Tuhan. Bahkan mereka lebih terkagum dengan teori-teori barat, lalu mereka tutup hati mereka untuk mendengar apa yang Islam tawarkan daripada hujah-hujah akal. Padahal lekeh sangat je hujah-hujah golongan etis ni, berbanding dengan apa yang ulama kita buat ni, sangat lekeh. Kemudian kata pengarang, wa amma burhan wujudil qidam wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wujudil qidam pula. Ada soalan? Tu. Dia kata gini, wazalika tu law hadasa bi nafsihi lazima ijtima'u al-istiwa'i war-rujhan. Lazim berhimpun, sama dan juga berat dalam masa yang sama. Wazalika tu nak menerang bagaimana ijtima' al-istiwa' war-rujhan. Wadzalika ay wa bayanu ijtima'il istiwa'i warjuhan li'anna wujud al-alam wa musawi li'adami. Lepas tu nak terang istiwa', ada dan tak ada tu sama. Lepas tu dia sebut panjang. Disebut juga orang lain. Maknanya kalau nak fokus ataupun nak beri penumpuan tu tumpu lebih dekat, ambil secontoh tak apa, tapi dia bawa banyak contoh. Ada dan tak ada sama, lagi miqdarnya sama, zamannya sama, makannya sama, sampai akhir. Falau tarajjaha, sambungan dia. Maknanya kalau kita ambil semula, wadzalika lianna, kita ambil saja, lianna wujudal alami musawin li adamihi. Kerana ada dan tak ada sama je bagi alam. Falau tarajjaha ba'dhuha bi nafsihi bila murajjihin lazim ijtima'u mutanafiyain. Mutanafiyan itu istiwa dan juga rujhan tu. Faham tak? Jadi musawi li adam ini lah, dia sama kerana tiadanya musawi. Mana? Ibaratnya di anna wujud al-alami musawi li adamihi. Sekarang ibaratkan. Okey. Jadi kalau saya sangkut juga lam ta'lil bagi istimak
Bukan. Istimak rujuhan tu dah habis lagi. Taklil panjang. Sambung falau tarajjaha tu. Dah habis lagi tu. Sekarang ni itu nak cerita bahawa wujud alam musawin li adami itu nak cerita zahirah al-istiwa. Sama macam mana? Samanya kerana ada dan tak ada tu sama. Ada alam dan tak ada alam, istiwa panggil. Tiba-tiba lau tarajjaha bi nafsihi bila murajjih, itu rujuhan. Benda yang asalnya sama, ada dan tak ada sama, tiba-tiba terberat, maka akan berlaku apa? Ijtima' mutanafiyain. Ijtima' al-istiwa' wa rujuhan. Ijtima' istiwa' wa rujuhan. Jawab mana? Ambil wujud Adam. Li adamihi. Falau tarajjaha al-wujud 'ala al-adam bi nafsihi bila murajjihin lazim ijtima'u mutanafiyaini. Apa mutanafiyain? Wa huwa an yakuna al-wujudu musawiyan lil adam bi nafsihi rajihan alaihi, rajihan bi nafsihi wa huwa muhal. Sampai situ. Makna hujah ataupun pendalil istidlalnya sampai situ. Nampak tak Ustaz? Boleh nampak tak apa? Jadi dia kena baca yang berhenti situ. Baru terang tadi. Oh, kenapa? Dia nak terang ijtima' istiwa' rujhan. Mana? Ia huruf lepas tu. Lagi? Ubudiyah ni ialah kita pengibadatan. Pengibadatan ni ialah amalan kita lah. Amalan kita kata yang berkait dengan amal-amal taklif lah, semayang, puasa, zakat dah. Akidah tak boleh. Akidah tak boleh. Sebab apa? Sebabnya dia pertama dia asas. Kalau kita tidak yakin pada asas, makna kita tak ada yakin pada Tuhan sebenar. Makna kita boleh tak kita nak kata semayang kita boleh takut Tuhan tak terima semayang kita? Tak? Kita risau takut kita tak khusyuk, Tuhan tak terima. Akidah boleh tak? Takut kita risau akidah kita salah. Betul ke tidak akidah aku? Makna apa? Kita tak ada akidah betul. Dia kena jazam kan? Jazam kita kena yakin akidah kita betul. Betul sungguh hati. Makna kalau kita tak sampai tahap yakin akidah kita, itu faham jangan makna syak. Kalau was-was dia lain. Kalau mari sekali-sekala mari soalan begini, mana kalau Tuhan banyak, itu was-was. Was-was ni kita auzubillahi minasyaitanir, kita isti'azah, tu hilanglah. Tapi kita memang yakin dengan akidah kita berdasarkan ilmu. Tapi kalau ilmu kita ataupun pengetahuan kita masih tahap taraddud, maknanya tak ada akidah yang makbul, yang sahih lagi ya. Tidak boleh. Tidak boleh, kena yakin betul-betul. Munafik dari segi apa? Munafik kenapa? Kerana hatinya tidak bersama Tuhan. Hatinya tidak istiqamah ingat Tuhan. Tu je. Bukan tidak yakin ke Tuhan. Itu bukan isu akidah dah tu. Itu berkaitan dengan perasaan hati, ataupun dia panggil muraqabah.
muraqabah dengan Tuhan ni kadang muraqabah, kadang tak muraqabah. Jadi hak muraqabah ni bukan nak berlaku muraqabah tu kena yakin dulu. Yakin tu tak boleh kalau nak muraqabah ke mana kalau taradud. Tuhan ada ke tak ni? Betul tak Tuhan Allah ke Tuhan lain? Tak ada jadi muraqabah. Orang yang berlaku muraqabah ni orang yang akidahnya teguh dah. Tiba-tiba muraqabah dia tinggi rendah. Tu biasa lah. Tu maksud Uzaifah tu. Dia bukan akidah tu sendiri. Tapi dia kata munafik. Istilah tu lah nifak amali. Tak? Bukan nifak i'tiqadi, tak yakin dengan Tuhan. Boleh tak? Tak ada. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi